Okay, apa kata Fatih tadi Fatih? Kita buat two-way communication, kita try to Cantik. communicate dengan pelajar sekarang ni. Kita sebutkan chapter, kita tengok dia punya trigger point, berapa tinggi. Contoh topik set, what do you expect untuk chapter set tu, what do you expect? Is it sama ada shaded ada ke? Adakah mungkin kena lukis ke? So tak, kita main expectation. Let's go. Jom. Okay, yang pertama guys, kalau tengok dekat whiteboard Sir Fatih ke situ. Okay, sini. Yang pertama ialah set ataupun ialah graph of function. Yang mana kita semua tahulah, tak pernah lagi setakat ni SPM mengeluarkan 3 tahun berturut-turut soalan yang sama. Dan menjadi tahun lepas ialah 2019 dan juga 2018 dah keluar topik 2017. Kan? So jadinya adakah set akan keluar balik? InsyaAllah tidak. InsyaAllah tidak. So jadinya bila melihat kepada memandangkan mereka ialah batch SPM yang baru dan tahun depan pun masih pergi ke sekolah, kita ada buku teks baru tuan-tuan dan puan. Kita ada buku teks baru. Tak ada kena mengena ke saya cakap ni? Tak ada, okay. Sorry. Seterusnya. Okay guys, untuk topik set, what do you expect? Kalau set tu keluar, andai kata dia keluar lah. Andai kata lah. Number one, semua orang tahu, dia akan tahu yang adalah lukis-lukis. Ya, yang sheet, bukan? Yang pertama yang original ni, sheet lah. Yang lorik-lorik itu. Okay, yang kedua baru lukis-lukis. Yang ketiga mungkinlah dia bagi awak satu statement, dia bagilah apa set A tu apa benda prime number, set B tu lah factor of 24 ke apa, yang you all kena keluarkan nombor and lukis pula. Itu je package yang ada. Tapi untuk graph of function ataupun kita panggil sebagai linear inequalities ni, yang lorik-lorik tu, lorik atas, lorik bawah, apa yang the worst korang pernah rasa lah semua hidup korang? Apa paling worst lah? Mari kita tengok. Sikit. EQN, maknanya kena keluarkan EQN. Saya rasa normal kan? EQN normal kan? Ghazali kan? Normal, kan normal, Fatih kan Ujai kan? Betul kan? Normal. Lagi apa? Lorik normal. Paling normal. Yang tak normal saya pernah jumpa hari tu ialah dia bagi paper kosong tau. Dia bagi paper kosong, kita kena take. Yes, kita kena teka apa soalan dia. Yes, yang baru ni saya pernah jumpa time tu saya dekat MC Dubai. Boleh tak macam tu? Macam tu saya tengok hari tu. Yes. Baik. Saya hampir percaya. Saya tanya kenapa saya tak tahu soalan yang nak dikeluarkan oleh Sir Jazel. Rupanya FC Dubai saya tak ada. Saya dekat Penang je. Dubai tak sampai lagi. Boleh tak tu? Tak apa. Boleh tak macam tu? Okey, soalan keduanya ialah quadratic equation. Semua orang punya expectation patutnya high, betul-betul high. Tak boleh basic-basic zaman-zaman sekolah main algebra. Apa korang punya expectation? Mari tengok sikit. Okey, kalau Selangor memang terkenal dengan makcik Kiah tu, tak habis-habis. Padahal senang je kan? Senang sangat-sangat. Saya boleh katakan sebagai soalan kuadratik zaman sekarang ialah soalan yang kita panggil sebagai kosmetik lah. Dia punya basic sama je. Kita as a student kena tahu apa tau, bila nak darab ke, bila masa nak bagi ke, nak kena compare ke, itu saja. Yang penting tuan-tuan dan puan, siapa yang ada kat sini, jumpa soalan kuadratik, first thing first, janganlah menggelabah sangat. Macam korang itu masa Selangor terutamanya. Wah, baca makcik Kiah bagai dah takut dah. Padahal bila buat balik, sebenarnya senang je sebenarnya. Tak ada apa-apa pun dia punya connector. Kita kena tahu dia punya connector je. Tambah ke, tolak ke, darab kot, bagi kot, compare kot. Betul semua. Dan satu lagi ialah, korang kalau nak buat soalan kuadratik, tolonglah jadi student yang macam kita panggil sebagai Google Translate. Baca ayat tu convert direct lah. Umur Fatih ialah 3 kali ganda umur Uzairi. Macam tu contoh. Terus tukarkan directly. Faham? Boleh tak macam tu? Okey. Seterusnya pula untuk Okey, untuk you punya simultaneous equation, persamaan serentak. Teruskan. Okey, untuk sama serentak pula simultaneous equation. What do you expect people? Kita tengok. What do you expect? Betul tak kalau kita kalau kita cakap simultaneous equation, semua orang dah fikir ayat. Starting daripada 2017 adalah soalan yang dalam bentuk ayat dan itulah yang jadi isu bagi student. And Sir Jazel sebutkan tadi, tolong jadi translator. Apa tadi? Yes, yang mana you kena jadi Google, bukanlah, lebih kuranglah perumpamaannya Google Translate. Daripada ayat tu you kena pandai jadikan dia punya equation. Okay, daripada sini, okay, jadi kalau lah awak untuk go through kan simultaneous equation, kita akan dapat dekat sini makanya kalau lah kena dengan soalan ataupun dia punya level ketinggian dia boleh jadi 6 markah tau dekat sini. Boleh jadi 6 markah.
Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Okay. Itu Dan level sekarang ni bangsawan pula, tapi Itu kita panggil bagai level bangsawan. level bangsawan, betul Sejajan. Okay. Yang mana soalan-soalan macam ni kadang-kadang dia bagi ayat je, kadang-kadang dia bagi diagram. Jadi bila diagram ni pun kadang-kadang kita tak boleh nak imagine apa yang dia minta. Tapi untuk part yang simultaneous equation, kita akan go through kan semua jenis kemudiannya. Boleh? Okay, habis part yang tu, lines and plane 3D, lines and plane 3D. Ini pada siapa yang tak tahu, saya tuliskan siap-siap, lines and plane 3D. Baik, cakap pasal lines plane 3D, apa isu besar dia? May I know? Fatih, saya dapat rasakan isu besar diorang ni kisah silam ti. Maksudnya masalah duk depa-depa semua ni kadang-kadang teorem pun tak tahu. itu masalah yang besar. Teorem tak tahu. For those yang ada isu pasal theorem, awak punya Pythagoras theorem, awak punya trigo, itu you kena go through kan balik basic daripada lower form Sebab betul tak Jezel, Gas, Uzairi, kita ada satu method untuk memudahkan awak jawab lines and plane 3D in what kind of situation. Betul. Semua jenis soalan kita boleh settlekan dengan metod yang sama. Tapi masalah student bukan nak tahu sudut. Masalah student adalah nak cari sudut pakai sama ada Pythagoras theorem awak dengan you punya trigo. Itu yang jadi isu. Okay. Jadi untuk setakat yang ni lines plane 3D ni biasanya markahnya adalah 3. Okay, markahnya adalah 3. Tapi untuk 2019 markahnya boleh jadi 4 dekat sini It depends on level dia. Okay, dalam bahasa Melayu, lines and plane 3D di dalam bahasa Melayu adalah lines and plane, garis dan sata. Garis dan sata 3D, okay. Habis part yang tu settle. Next one, okay. Kita tak cakap lagi markah Kita nak cakap pasal matrix pula. Okay, bila cerita pasal matrix, silakan pada kawan-kawan saya yang lain juga. Untuk cerita pasal matrik, selalunya cerita pasal apa? Tadi saya boleh jadi super recu. Bakal gaji buta. So sekarang ni saya makan gaji elok sikit lah. So untuk matrix apakah yang kita akan buatkan adalah yang pertama selalunya adalah inverse. Selalunya adalah inverse, tetapi apa yang tak selalu? Yang tak selalu adalah not inverse. Bila not inverse semua orang tahu dah apakah yang kita akan buat. AD tolak BC sama dengan kosong. Dan sekarang ni matrix pun telah mengikut jejak langkah simultaneous equation di mana dia akan mengeluarkan soalan dalam bentuk ayat juga. So korang kena pandai-pandai betul-betul translatekan ayat kepada persamaan dan lepas tu okey je. Sebab benda tu adalah rutin sebenarnya. Tiap-tiap kali nak buat matrix korang dah tahu dah. First kali adalah keluarkan. Dan lepas keluarkan bawa sana di-inversekan. Dan lepas tu darabkan matrix dengan matrix. Bila dah darab matrix dengan matrix dan lepas tu kita selesaikan satu per itu darabkan dengan jawapan dia. Dah dapat. Soalan tu adalah soalan rutin dan kalaulah pada masa sekarang ni masih ada yang belum boleh buat matrix tu, apakah yang anda dilakukan sepanjang tahun ini? Itu adalah soalan saya kepada kalian-kalian yang tidak boleh menyelesaikan soalan matrix. Okay, kita kembali kepada Sir Fatih. Okay, baik. Terima kasih untuk part matrix. Okay, jadi habis part yang tu, I believe andai katalah ini ada orang kata untuk you buat matrix, kalau rasa macam tough sangat, kita boleh pakai kalkulator. Yes, memang kita boleh pakai kalkulator. Tapi juga cara betul dia untuk buat supaya kita dapat full marks dekat situ. Okay, settle untuk part matrix, maths reasoning. Silakan Uzairi type kalau kita bawakan penakalan matematik. Kalau saya cakap minggu lepas, saya ulang kembali kepada semua yang berada kat rumah sekarang ni. Bagi siapa yang tak tahu, dia tak susah sebenarnya. Bagi siapa yang tak suka bila inilah bab yang awak boleh makan. Sebabnya inilah bab yang tidak banyak mengira tapi banyak membaca. Tapi kalau awak perasan, satu je. Sebenarnya, semua pemeriksa kertas dan semua guru-guru yang zaman sekarang dah tahu kelemahan awak tau. Boleh saya beritahu awak tak? Dan tolong jangan sebentar. Tak jelas. Boleh dengar? Boleh, jelas. Saya memang saja. Okey. Tak sebab saya dengar suara saya balik, saya rasa awkward macam kuat sangat. Okey, sekali lagi saya ulang Sekarang ni ramai yang tertipu dengan soalan-soalan tahun ni tau.
Sebab kan, dia pandang apa? Dia pandang sebagai soalan-soalan ini susah sebab banyak membaca. Awak tahu tak, semua pemeriksa dan semua guru-guru yang ada sekarang ni sedang tahu apa kelemahan awak. Dan awak sedang membiarkan. Kenapa? Sebab generasi Z, kita panggil Z kan? Generasi Z kan? Generasi Z sekarang ni kelemahannya satu je, membaca. Jadi sekarang ni awak jangan tewas dengan itu. Lebihkan membaca dan layankan soalan. Sebab kan dia akan tanya awak 6 jenis saja. Antara 6 dia akan ambil 3 ataupun 4 lah. So sekali, contoh yang pertama dia akan tanya apa? Dia akan tanya statement or non-statement. Statement or non-statement is no problem. Semua tahu. Statement ialah benda yang awak boleh cakap ya ataupun tidak. Non-statement yang awak tak tahu nak jawab apa. Contohnya, kalau saya cakap, Sefati berambut. Statement. Sejezel berambut. Masih lagi statement. Tapi statement yang salah. Boleh faham beza dia? Yang atas tu bukan rambut, itu bulu. Itu bulu. Bulu dengan rambut berbeza. Betul bezakan jadi sekarang yang kedua kita akan tanya apa? Dia akan tanya juga ialah N dengan O. Di mana N dengan O dia tak akan berubah. Dia akan sama daripada dulu sampai sekarang tak sama. N ialah apa? Hanya betul dan betul baru betul. Dia bila makin banyak cakap, tiba-tiba kita cakap time ni lah tiba-tiba panas. Memang Tuhan menguji kita ketika kita berkata lah. Betul? Jadi kita akan teruskan. Yang kedua kita ada O. O hanyalah salah atau salah, baru salah. So other than that, betul. So sekarang kau dah settle 2 benda yang mudah lah. So yang ketiga, everyone kita akan ada apa? Kita ada ialah implication. Jika dan hanya jika. For example, kalau saya bagi awak bunyi lah. Jika dan hanya jika kita akan jadi 2 implikasi. Dia akan jadi apa? Jika maka jika maka Betul tak ketiga-tiga ni senang? Yang jadi problem ialah yang bawah ni. Kita akan ada apa? Kita akan ada juga apa nama dia? Tadi? Yes. Premis 1, premis 2 nama dia apa? Argument. Kita akan ada argument lah. Argument. So premis 1, premis 2, conclusion. Now, itu lagi simple. Sebab dia dah beri. Awak kena susun ayat sahaja. Maksudnya dia akan bagi awak premis 1, premis 2, conclusion. Premis 1 dia akan bagi awak 2 ayat. Premis 2 dia akan bagi awak 1 ayat. Sebenarnya 2 ayat tadi tu, 1 ayat tadi tu, dia akan ada daripada 2 ni akan satu yang sama dengan bawah. Awak buangkan yang sama, ambil yang tinggal, letak dekat bawah. So itu saja. Cuma yang confusekan ialah soalan-soalan yang dia bagi ayat panjang ataupun ayat yang confusekan awak. Tidak dilupakan juga dengan implication. Implication ialah apa? Implication ialah kalau kita terbalikkan ayat, dia akan tanya awak true atau false lah. Dan last kali kita dapat, kita ada induction dengan deduction. Induction ni I would say dia ada 2 jenis. Satu ialah kita kena buat formula. Satu lagi lah formula kita kena masukkan untuk dapat jawapan. Yang formula masukkan dapat jawapan tu tak ada masalah. Yang nak buat formula tu yang ada masalah. Tapi sekali lagi saya petik balik petikan Sejezel tadi, bahawasanya awak banyak berlawan dengan kisah silam awak. Yang awak tak okey bukannya induksi. Yang awak tak okey ialah kuasa 2 dengan kuasa 3 yang dahulu. Sebab soalan yang susah dia akan keluarkan hanyalah kuasa 2 kuasa 3. So awak kena okey yang tu. Boleh Jadi untuk pendakulan itu sahaja sebenarnya. Boleh kita teruskan? Seperti? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Sir Uzairi yang berada di Penang. Baik. Sebelum kita proceed untuk yang bawah ni, boleh tak kita bayangkan situation student waktu 1 Mac 2021 nanti, hari Isnin. By the way, matematik akan berlangsung pada hari Isnin 1 Mac 2021 ya. Dan waktu ni, cuba awak bayangkan you punya mentality macam mana. Awak akan struggle lama tau. Awak akan start daripada pukul 8 sampai 9 suku untuk paper 1. Hanya ada 45 minit untuk awak berehat, pukul 10 sampai pukul 12.30 akan jadi you punya paper tu. Jadi awak punya struggle tu daripada pukul 8 sampai pukul 12.30 dia akan berterusan. Jadi maknanya sekarang ni awak kena mental, you kena betul-betul prepare untuk paper 1 nak jawab 40 soalan dalam masa 1 jam 15 minit. Is it okay?
Is it okay untuk jawab 40 soalan dalam masa 1 jam 15 minit? Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Possible. Sangat okey tuan-tuan, Possible. sangat okey. Yes. You sebut tak okey, you kena check balik you punya mentality. Because why? Kita nak jawab 40 soalan ni, as we said, adakah paper 1 tu you betul-betul nak habis all, bukanlah kita tak all out. Yes, memang betul kita akan all out. Tapi adakah itu akan kita letakkan put stress kita tinggi sangat? No. Jangan. You kena tahu, waktu you nak exam, you juga berperang dengan you punya mentality tau. Okay? You punya emosi. That is why kami juga akan bagi tahu strategi. Satu soalan, berapa minit yang you kena scorekan. Soalan-soalan macam ni, you kena fokus cepat ke ataupun kalau terlepas, tinggalkan saja. Are you clear? Okay, itu untuk you punya paper 1. Now, you akan habis pada pukul 9 suku. 45 minit untuk you bertenang. Bukan 45 minit tu nak orang kata geltek. Caltech? Bukan. What? Apa Caltech? Geltek. Oh, perempuan. Okay. Jadi you tak perlu nak gelabah dekat situ untuk kata apa paper 1 alah macam mana paper 1. No. Itu akan buatkan awak punya pemikiran down. Selama 45 minit tu fokus untuk topik-topik yang you rasa you nak touch up last part untuk dicacapkan, dan pukul 10 betul-betul fokus untuk you punya paper tu. And now bila kita cakap pasal you punya SL, okay, straight line, garisan lurus. Okay, tolong bagi tahu. Ada juga yang kata pergi solat, pergi semayang. Yes, betul. Itu akan buatkan awak rasa tenang, relax. Dia sebenarnya kita nak jawab exam ni, you kena relax, kena chill. Tapi bila cakap pasal real situation, memang kita akan rasa berdebar lah. Itu semua normal, betul? Betul. Sejazal dulu jawab matematik SPM berdebar. Segas dulu berdebar. Uzairi pun sama. Semua orang sama. Tapi kita berjaya manage. Okay, kita berjaya uruskan. And now, bila cakap pasal you punya straight line, garis lurus. Okay, boleh kalau saya cepatkan sikit. Bila cakap pasal garis lurus, kita dah tahu Y equals to MX plus C. You dah tahu cari nilai M. You dah boleh dapatkan nilai C. You dah tahu X-intercept, you dah tahu Y-intercept. And for those yang tak tahu, kalau you nak masuk our seminar, make sure you dah ada basic je untuk pastikan you betul-betul boleh full utilisekan apa yang kita belajar nanti. Sebab kami bukan setakat bawakan soalan yang biasa-biasa, kita akan juga bawakan soalan average dan juga level atas. Dan setakat ni, betul tak kawan-kawan yang lain, kalau saya kata straight line yang macam highest level, cerita pasal dia ada kaitkan dengan unit, panjang, Pythagoras theorem. Itu dia dah masukkan dah sekarang. And saya percaya, okay, student yang memang dah belajar dengan kami dah highlightkan, kami dah tunjukkan soalan tu wujud. Okay, jadi pada siapa yang tak biasa, maksudnya awak kena biasakan juga, sikit-sikit. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai tingkatan 5, ya, awak sepatutnya bersyukur dengan silibus yang awak ada kalau dibandingkan dengan KSSM sekarang. Atas dasar KSSM Form 3 tahun ini, soalan straight line yang keluar ialah dia akan bagi awak 2 equation untuk cari yang intercept, apa koordinat dia. So this way, kalau kita compare kan, this way harder. Okay, dan saya ada go through juga soalan. Ada beberapa soalan aplikasi yang baru tak pernah keluar SPM tapi possibilities untuk keluar tu ada. Saya ada sediakan time seminar nanti. Jadi nanti saya akan bawa. Cumanya untuk straight line dia adalah benda yang sama berulang-ulang kali. Okey? Jarang dia keluar lain daripada tu. Okey, terima kasih Sepati. Silakan. Okey, kalau cakap pasal markah Sepati sebentar Saya tak puas hati kenapa tiap kali saya bercakap dia makin panas Saya macam geram pula. Tadi okey. Sekarang dia panas. Kita tak apa, teruskan Sepati. Teruskan. Okey, dia panas tak panas dia bergantung kepada jadi yang Kata benda apa Sepati? tidak ada apa-apa lah. Okey, jadi bila cakap pasal straight line biasa markahnya lah 5 ke macam tu. Tapi yang ni untuk last year punya 2019 markahnya lah 4 ya. Okey, jadi habis part yang tu. Gauk. Okey, saya rasa
semua orang dah familiar dengan perkataan gauk. Pada siapa yang tak tahu, saya highlightkan sikit gradient and area under graph. Tak apa, tak apa. Gradient, area, Tak apa. under graph. Okay, dalam bahasa Melayu adalah kecurunan dan luas bawah graf. Okay, semua orang pun dah tahu kita ada dua jenis. Siapa-siapa boleh terangkan? Silakan Segas ataupun Sejazal ataupun Zeri untuk bawakan gauk sekejap. Alright, Iwan? saya Okay, yang silakan. akan bawa gauk nanti time dekat exam nanti dan saya percaya itu adalah salah satu favourite kepada semua orang. Siapa yang tak jadikan tu favourite saya pun tak tahu, tapi dia mesti kena jadi favourite sebab soalan dia adalah soalan yang sama tiap tahun, tapi mungkin juga dia akan keluar soalan yang berbeza. Tapi saya tak nampak lagi apa soalan yang dia boleh. Gas. Mari kita main teka-teka nak. Kita main Okay. teka-teka. Apa agaknya 3 soalan yang akan di-evolvekan tahun 2020? Apa agak? Apa yang Apa agak-agak itulah. Soalan yang pertama selalunya dia mesti akan cerita tentang uniform speed, laju seragam. Bila laju seragam apa yang dia boleh buat? Dia punya tempoh masa dah buat, laju seragam dah buat, luas apa jarak ketika dia bergerak pada waktu seragam pun dah buat. So dia dah buat dah semua kat situ. So apa lagi yang dia boleh evolvekan? Awak ada idea lagi? Saya tak tahu apa idea dia, tapi saya tak pernah jumpa. Saya ada pernah jumpa satu soalan ni, tapi soalan ni saya rasa tak official maths tau. Andai kata jadi official maths, saya rasa benda ni agak kejam. Dan harapnya nanti kita boleh cover soalan ni yang melibatkan bila kita buat topik gauk, kita punya expectation ialah distance time ataupun speed time. Betul semua orang Tapi kita sendiri pun, kita pernah buat soalan yang dia tak tanya pasal speed time, distance time. Cerita pasal yang rambutan lah, durian, bagai semua tu. Itu risau sikit dari segi apa, kalau kita tengah buat training sekarang ni, kita boleh buat. Kita boleh cakap student, guys, tak payah risau. Ni pakai otak yang speed time tu. Pakai yang area under graph tu. Yang luas-luas bentuk tu. Tapi risau yang satu, kalau andai kata benda tu jadi official math, tak pernah jadi setakat ni. Betul. Terus tak jadi terus, macam mana? Itu yang risaunya. Gas, jangan tengok okey satu gas. Tak, aku pelik apa yang kau buat tu. Kau ni apa? Alright. Tuan-tuan dan puan, by the way, kita punya session sekarang ni telah diperhatikan juga oleh KPM Faham semua? So jadi segala yang kita bincangkan ni mungkin KPM tengah memerhati. Oh, diorang tengah buat soalan ni, kita kena tukar soalan sekarang. Mari, ayo kita tukar bersama-sama. Mungkin itu yang terjadi. Okay, serasa itu je lah cerita pasal gauk dan mana tempat yang selalu orang terciduk adalah cerita pasal sebentar, saya takut ada yang percaya. Okay, apa yang Sejazal cakap tu jangan percaya tau. Sebab bank soalan dah pilih soalan lama dah. Soalan tu memang dah siap daripada first KBSM dah ada. Betul. Jadi dia bukan baru buat. Jadi dia memang dah pick dah. Macam Jadi soalan silakan. 2020, soalan 2020 mereka dah buatkan pada tahun 1963 hari tu. Dah lama dah, boleh tak macam tu? Okey, teruskan. Okey, baik. Jadi terima kasih Sejazal. Okey. Saya dapat rasa jugalah sebenarnya dalam ni boleh jadi ada KPM yang tengok. Boleh jadi, kita tak tahu. Sebab kita open, betul? Okey, tapi awak janganlah risau pula sebab memang soalan tu dah disediakan. Baik. Habis part yang tu. Jadi gauk, you be prepared untuk kita punya soalan yang bukan taja distance time dan juga speed times. Ada tak tanya benda tu? Sebati? Ya. Boleh saya selesai Silakan. Tadi rakan sekerja saya lah, Segazali ingin menyampaikan satu perkara yang dipotong oleh kita. Boleh kita sambung pada Segazali? Segazali silakan. Oh, boleh. So cerita dia yang selalu orang tersilap, yang selalu orang tercareless adalah bila dia cerita pasal laju purata. Laju purata tu selalunya dia minta kilometer per jam dan ramai juga yang terciduk terbuat kilometer per minit, tidak menepati soalan. So itulah kisah dia. Pastikan korang kena tahu macam mana nak buat kilometer per jam. Itu sahaja daripada saya. Betul kan? Okay. Alright. Convert. Apa yang Segar masuk tu ialah converting. Sebab kalau tengok pada soalan yang normal ialah dia bagi ialah kilometer per minit. Atas tu kan dalam graf kilometer per minit. Tapi permintaan soalan ialah kilometer per hour. So semua orang patutnya kena ada basic dari segi nak convert bagai semua tu. Dan selalunya benda ni memang popular dekat distance time. Tapi tak keterkecuali juga dekat speed time pun boleh tukar juga unit.
Yang mana benda tu jarang jadi. Speed time pun pernah ada juga soalan macam tu. Okay. Okay, terima kasih kepada Sir Jazil. Habis part yang tu. Baik, jadi maknanya sekarang ni, kalaulah nanti kita untuk part yang seminar kita akan start daripada 17 Disember nanti. Kami akan detailkan benda yang patutnya student tahu. Jadi you kena take note untuk each and every single part yang kami bawakan pada awak.